Apa yang aku mahu sebenarnya? Terkejar ke sana, terkejar ke sini. Terlalu banyak hajat untuk dikejari. Terlalu banyak kemahuan yang ingin dilunasi. Apa yang aku mahu sebenarnya? Hidup ini sebentar lagi akan tamat. Nafas ini sebentar lagi akan berhenti. Jika selama ini hati ini hanya inginkan duniawi, maka sungguh aku sangat rugi. Mereka tidak sanggup untuk kehilangan iman walaupun mereka sanggup hilang segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak, maha sucimu ya Allah. La ilma lana, tidaklah kami ini mempunyai sebarang ilmu pengetahuan illa ma'allamtana, melainkan apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, engkaulah sesungguhnya Tuhan yang benar-benar layak memiliki segala ilmu pengetahuan, dan engkaulah Tuhan yang maha bijaksana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa khabar semua tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesedaran kita bertuhankan Allah Subhanahu wa taala, ramai manusia yang sedang sibuk mengejar apa yang dia nak capai dalam hidup dunia ini. Kerana apa? Kerana ramai manusia tersalah sangka. Mereka rasakan bahawa kehidupan di alam dunia yang dia sedang bernafas, menggunakan kalender, menggunakan jam, sistem masa yang ada, hari demi hari berlalu, naik matahari, turun matahari, naik semula matahari pada keesokan hari dan mengulangi rutin-rutin harinya. Mereka merasakan kehidupan ini adalah kehidupan semata-mata di sini, dan mereka sebenarnya juga yakin kehidupan ini akan berakhir. Tidak ada seorang pun yang akan menafikan hidup ini akan berakhir. Dunia yang sedang dilalui ini mengalami penuaan, mengalami anjakan hari demi hari. Dia akan bertemu dengan pengakhiran harinya. Ini semua manusia sedar. Ini semua manusia tahu. Ini semua manusia mengakuinya. Dari kecil melalui proses pembesaran, makin membesar, makin besar, makin dewasa, daripada remaja beralih dewasa, dari dewasa kepada tua, kemudian memang semuanya telah pun melihat berakhirnya perjalanan hidup seorang manusia adalah kematian. Namun di sini berlaku salah tanggap sebilangan manusia yang merasakan hidup di dunia ini akan berakhir, kematian berakhir dan mengakhiri kehidupannya. Sebab itu ada orang yang bermati-matian, bersungguh-sungguh nak capai apa yang dia sangat-sangat hajatkan dalam hidup dunia ini, kerana dia akan mati. Maknanya sebelum dia mati, dia nak rasai, dia nak kecapi, dia nak nikmati apa yang sepatutnya dia hajatkan dalam hidup. Belum dapat lagi kemewahan harta, dia nak kejar. Sebab apa? Esok dia mungkin mati. Sebab itu dia rasakan, saya perlu untuk kaya. Sekurang-kurangnya beberapa hari saya kaya sebelum saya balik ataupun saya mengakhiri kehidupan. Sampai di situ saja. Dan akhirnya manusia sangat-sangat sibuk dan penat menguruskan kehidupan semata-mata untuk mendapat kenikmatan dalam kehidupan dunia yang dirasakan akan berakhir beberapa tempoh akan datang. Tetapi mereka malangnya tidak meyakini bahawa Allahu Akbar, di sana nanti selepas kehidupan mereka berakhir di dunia, mereka sebenarnya memulakan sebuah perjalanan hidup yang lebih jauh, lebih panjang dan lebih kekal. Tidak akan ada penghujung dan pengakhiran selepas itu, iaitulah hari akhirat. Allahu Akbar.
Sebab itulah Allah membawakan kepada kita satu ayat yang menyentuh dan mendidik hati kita. Segera kita sedar realiti hidup seorang manusia apabila kita melafazkan Maliki Yaumiddin. Dialah sang raja, dialah yang maha memiliki, pemilik hari agama. Dan dalam terjemahan, makna hari agama ini adalah hari di mana manusia dipertemukan semula, dihimpunkan segala-galanya di hadapan Allah di hari akhirat. Kita sedar dan kita sedia maklum, kita akan mati dan kita akan dibangkitkan semula di hari akhirat. Namun ada yang tertanya-tanya, untuk apa kita bangkit semula? Kenapa ada kehidupan buat kali yang kedua? Adakah untuk memperbaiki kehidupan yang pertama? Sebagaimana sebilangan orang mengatakan adanya satu hayat yang baru selepas kehidupan ini, dia akan dilahirkan semula. Dan pada ketika itu dia cuba untuk memperbaiki balik kehidupan dia yang lampau dengan kehidupan baru. Namun hakikat yang sebenarnya adalah kehidupan di hari akhirat ini adalah kehidupan yang mana bergantung kepada bagaimana mereka melalui kehidupan di dunia. Allahu Akbar. Allah menggunakan satu kalimah yang sangat indah dan sangat-sangat bermakna. Hari akhirat banyak nama dan gelaran. Hari penyesalan, hari dibangkitkan, hari menerima pembalasan, hari di mana manusia menerima nikmat, hari manusia menerima azab, hari manusia dihimpunkan. Macam-macam nama hari akhirat ini. Hari akhirat juga salah satu daripada nama hari akhirat. Hari kiamat, hari kebangkitan dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan Maliki Yaumiddin, hari agama. Maka datang satu persoalan kepada kita, apakah yang dimaksudkan dengan agama ataupun ad-din? Di sini perlu kita faham benar-benar hubung kaitnya nama Yaumiddin, hari agama ini, dengan pemilik yang sebenar hari akhirat. Sebab apa tuan-tuan? Hari agama tidak ada tafsiran dan terjemahan lain melainkan merujuk kepada hari akhirat di mana manusia akan dibangkitkan. Nah, sekarang ini apa itu ad-din? Apa itu agama? Ramai orang yang mungkin menyedari agama itu perlu dalam hidup sebab dia perlu ada panduan. Dia perlu ada cara, dia perlu ada kaedah, dia perlu ada peraturan untuk dia hidup. Rupa-rupanya ad-din ini Allah sengaja berikan kepada kita satu kefahaman bahawa apa yang kamu lalui dalam hidup ini, cara, peraturan, adat, adab dan juga akhlak, bagaimana kamu melalui hidup dengan agama ini sebenarnya adalah berhubung terus dan berhubung kait yang sangat rapat dengan kesudahan kamu di hari akhirat. Sebab itu Allah gelarkan nama hari akhirat pada ayat ini Yaumiddin. Maka agama itu apa maknanya? Agama adalah suatu landasan cara hidup yang manusia mengikut petunjuk dan juga garis ataupun susur yang telah ditentukan di dalam agama tersebut. Maknanya agama ini sudah menjadi cara hidup. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang Allah redha itu hanyalah Islam, itu bermakna Islam ini perlu dijadikan bahan yang utama untuk kamu melalui hidup kamu. Maksudnya di dalam kehidupan harian kita, makan kita, ada agama di dalamnya. Bangun tidur kita, ada agama di dalamnya. Itu bermakna ada peraturan yang Allah susun untuk kita. Dalam urusan nikah kahwinnya, ada agama di dalam. Bermakna adanya peraturan Allah yang Allah nak kita buat padanya, bukan sesuka hati. Kita bekerja, ada agama di dalamnya. Walaupun saya bukan bekerja di jabatan agama, Ustaz,
tetapi pekerjaan kamu mesti ada kaitan dengan agama, kerana di situ ada perintah dan ada larangan, ada yang boleh dan ada yang tak boleh dalam perbuatan kita. Maknanya segala urusan kehidupan kita pada hari ini adalah kita ini sedang melalui satu proses untuk menghidupkan agama dalam kehidupan. Maka agama ini kita simpulkan sebagai cara manusia hidup. Bagaimana agama itu menentukan gaya hidup mereka. Agama ini menjadi panduan dalam sistem nilai mereka. Bagaimana agama ini berfungsi untuk membentuk kehidupan manusia. Sebab itulah Islam datang memperkenalkan agama yang sebenar-benarnya yang perlu kamu berpegang, berpaut, bersandar dan jadikan sumber rujukan adalah agama Islam. Rupa-rupanya kenapa? Kerana yang menurunkan Islam, mengajarkan Islam, yang memberikan kepada kita nikmat Islam adalah Tuhan yang memiliki hari agama itu, iaitu hari kiamat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agama merupakan satu cara hidup yang manusia perlu belajar, perlu tahu, perlu amalkan, dan Islam telah pun menggaris pandukan kepada kita bagaimana cara makan kita mengikut agama, bagaimana cara tidur kita mengikut agama, bagaimana cara kita bercakap mengikut agama, bagaimana cara kita bekerja mengikut agama. Agama suruh kita apa? Jadikan kerja ini niatnya kerana Allah, niatnya untuk membantu memudahkan urusan orang lain, niatnya untuk memberi nafkah untuk anak-anak, maka cari yang halal, jangan cari yang haram. Dalam urusan pendidikan anak-anak ada agama di situ. Agama ajar adab antara anak dengan orang tua. Kita ajarkan agama kepada anak kita. Sistem nilai yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah kehendaki rupa-rupanya berkait terus dengan apa yang akan kita terima di hari akhirat nanti. Maka seluruh inci kehidupan kita ini perlu mengikut aturan agama yang disuruh oleh Allah, yang diajar, diperintahkan oleh Allah, iaitu agama Islam. Maka tuan-tuan, di dalam agama Islam adanya dosa, adanya pahala. Maka perlu kita sedari perkara ini dalam setiap inci aktiviti harian kita. Mendidik anak ada dosa, ada pahala yang perlu kita sedar. Dalam kerja ada dosa, ada pahala yang perlu kita sedar. Dalam urusan pergaulan seharian ada dosa, ada pahala yang akan kita dapat daripada amalan kita tadi. Tidak ada sesuatu yang kita buat sia-sia tanpa sama ada dapat pahala ataupun dapat dosa. Tidak ada satu amalan pun yang mana apabila kita lakukan dalam kehidupan, hatta kita makan, kita gosok gigi, kita masuk tandas, kita tidur, kita bangun, kita berjalan, kita bermain, kita berseronok dengan anak-anak dan sebagainya, di situ semuanya ada perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Apabila kita ikut perintah Allah, maka Allah akan berikan kepada kita pahala, dan apabila kita melanggar perintah Allah, kita akan mendapat dosa. Maka tuan-tuan, di mana tempat untuk ditimbang dan menilai amalan hidup kita ini? Maka jawapannya pada Yaumiddin, pada hari agama tersebut, iaitu di mana hari itu tidak ada yang bernilai melainkan apa yang kamu buat di dunia dulu, sama ada baik dan buruk. Tidak ada lagi kamu nak buat kebaikan pada hari Yaumiddin. Tak perlu lagi, tak ada lagi kamu nak membantu orang pada Yaumiddin, hari agama, iaitu hari akhirat itu. Tidak bernilai lagi taubat pada Yaumiddin, hari agama itu. Tidak lagi bernilai amalan baik ataupun amalan buruk pada Yaumiddin itu, melainkan semuanya berkait rapat bergantung kepada amalan hidup kita pada kehidupan sekarang ini, kehidupan dunia ini. Amalan baik kita membantu orang, niat ikhlas kerana Allah, pada Yaumiddin itulah amalan kita pada hari ini bernilai betul-betul di hadapan Allah. Bagaimana kita menyakiti hati orang, kita mengumpat orang, kita tak rasa bersalah pun,
Sebenarnya kita sedang mengumpul dosa untuk kita bawa pada hari cara hidup kita dinilai di hari akhirat, iaitu Yaumiddin, di mana Allah akan tengok kamu dulu hidup macam mana. Kamu mengumpat orang, kamu meremehkan orang, mencaci orang, maki hamun orang. Kamu rasa tak ada apa-apa dalam dunia ni, kamu rasa selesa boleh makan sedap apabila kamu buat maksiat. Tetapi tidak, rupa-rupanya cara hidup kamu yang begitu akan kamu terima bahananya di hari Yaumiddin, hari akhirat itu nanti. Maka inilah yang perlu kita sedar. Pemilik hari akhirat itu, yakni Allah Subhanahu wa taala, adalah pemilik yang akan menilai bagaimana kehidupan kita di dunia. Adakah mengikut agama yang dia nak, dalam erti kata adakah mengikut cara undang-undang dan peraturan yang dia kehendaki, ataupun kita membina peraturan kita sendiri sesuka hati kita. Maka kita akan terima segala-galanya, sama ada balasan baik dan balasan buruk di hari Yaumiddin, hari akhirat. Maka apa yang berlaku apabila manusia tersentak ketika mana mereka bertemu dengan Allah di hari agama Yaumiddin ini? Maka apa yang mereka fikir tidak lain tidak bukan adalah apa yang mereka telah lakukan di dunia dahulu. Inilah agama ataupun cara hidup. Mereka akan terduduk dan mereka akan terfikir apa yang mereka dah buat dalam kehidupan dunia dahulu. Mereka sedang berada di satu saat di mana mereka dihadapkan di hadapan Allah dengan amalan-amalan yang telah mereka lakukan di dunia. Dalam erti kata yang sebenar, mereka telah menjalankan agama di dunia. Agama yang macam mana? Sama ada agama yang dikehendaki oleh Allah, iaitu cara-cara hidup Islam yang Allah ajar, ataupun agama yang dalam maksudnya cara hidup yang mengikut hawa nafsu mereka. Mereka terduduk di hadapan Allah, mereka dibentangkan amalan-amalan mereka, dan pada ketika itu apa yang mereka fikir? Mereka nak memperbaiki agama mereka, dalam erti kata nak memperbaiki cara hidup mereka lagi. Masa inilah mereka akan rasa nak perbaiki lagi cara hidup, nak memperbaiki lagi rutin hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Maka dalam Al-Quran banyak ayat yang Allah menceritakan penyesalan demi penyesalan. Kami pernah dengar dulu ini ya Allah daripada Rasul, tetapi kami buat-buat tak tahu. Rasul datang ajar agama kepada kami, iaitu cara hidup yang Allah nak, tapi kami buat cara hidup sesuka hati kami. Allah larang ambil riba, Allah larang amalkan riba, tetapi kami suka-suka hati mengamalkan riba. Datang Rasul larang kami mencuri, tetapi kami sesuka-suka hati mencuri dan merompak. Datang Rasul bawa agama kepada kami, bagi tahu bahawa jangan menganiaya orang, tetapi kami sesuka hati menganiaya orang tanpa mempedulikan agama yang sebenar. Kami ikut cara agama kami ikut hawa nafsu kami. Datang Rasul suruh kami sembah Allah yang satu, tetapi kami pilih agama, yakni cara hidup kami sendiri. Kami nak menyembah sesuka hati kami, mengikut kehendak hawa nafsu kami. Disitulah mereka akan terduduk dan mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami dah nampak betul-betul depan mata kami, wasami'na, dan kami juga dah dengar betul-betul dengan telinga kami ini tentang azab Allah depan mata kami, nauman neraka Allah yang menggerunkan, azab api Allah yang sedang membakar terdengar di telinga mereka sendiri. Mereka menyatakan, kami dengar dah ni ya Allah. Farji'na na'mal salihah, tolong kembalikan kami ke dunia kehidupan dulu kami. Kami nak buat apa? Na'mal salihah, kami nak memperbaiki amalan agama kami. Kami nak buat amal-amal baik. Nampak? Allah dah suruh lama dah, waktu kamu hidup dunia Allah suruh buat baik, tetapi kamu abaikan perintah itu. Para rasul itu kamu ejek, para pendakwah yang memberikan ajaran, para asatizah yang memperingatkan, kesedaran yang kamu ada dalam ilmu pengetahuan kamu, kamu buang ke tepi kerana nafsu kamu. Kamu biarkan segala yang ada dalam agama ini sia-sia sahaja.
akhirnya kamu minta kepada Allah untuk kembali memperbaiki agama. Maka pada hari agama yang sebenar, iaitu Yaumiddin, agama kamu dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ketika itu penyesalan demi penyesalan mula bersarang dalam hati orang-orang yang lupa dan lalai tentang pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mari kita lihat sama-sama dalam diri kita, apakah perkara-perkara lagi yang lalai kita ni daripada mengingat Allah. Apa lagi, banyak lagi perkara-perkara yang kita buat, kita tahu benda itu benda salah, tetapi kita sembunyikan dalam hati kesalahan itu kerana hawa nafsu kita membuat-buat, menyuruh dan menolak kita untuk mengamalkan, sedang kita tahu agama Allah melarangnya. Maka sedarlah wahai diri saya dan tuan-tuan, agama yang Allah suruh dalam kehidupan dunia ini akan dinilai pada hari agama, iaitu hari di mana manusia dibentangkan segala amal-amal mereka dan diperhitungkan satu persatu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagi orang-orang yang beriman, yang hidup jiwanya dengan akhirat, yang hidup di dunia ini adalah untuk mengumpul pahala dan keredaan Allah, untuk mereka selamat di akhirat. Mereka yakin amalan mereka hari ini akan dibentangkan di hadapan Allah, bukan kerana Allah tidak tahu, Allah Maha mengetahui, tetapi untuk memberitahu dan membuktikan sendiri kepada mereka, inilah amalan kamu yang kamu tak dapat nak nafikan lagi. Maka orang-orang yang beriman, mereka akan benar-benar mengharapkan amalan-amalan yang mereka lakukan di dunia ini bernilai di hari agama nanti, Yaumiddin, iaitu hari akhirat. Maka kita akan mula rasa kita nak jadikan setiap amalan harian kita ini sebagai ibadah kepada Allah, sebagai penghambaan rasa tunduk kita kepada Allah, tanda kita syukur kepada Allah. Apabila kita bangun pagi, kita nak tanya Allah, apakah agama ataupun cara hidup yang Engkau kehendaki daripada kami untuk kami mulakan hidup kami. Mulanya dengan bangun untuk syukur kepada Allah, sujud dalam solat subuh, menunaikan amanah solat setiap waktu. Apabila bercakap dengan orang, ingat jangan kita cari laba daripada dosa dalam lisan kita, kerana akhirat nanti kita akan terima. Maka kita akan cakap benda-benda yang baik-baik, cakap benda-benda yang mendamaikan orang, cakap perkara-perkara yang memberikan khabar baik dan gembira, menenangkan hati orang, cakap perkara-perkara yang tidak mendatangkan kebencian orang daripada akhlak buruk kita. Maka ini adalah agama, dan ia akan dinilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang beriman, dia benar-benar mereka akan berhubung kehidupan dunianya dengan hubungan hari akhirat. Mereka akan buat sesuatu dalam dunia untuk akhirat. Mereka sediakan segala-gala saham-saham untuk mereka bawa ke hari akhirat. Mereka solat jadi saham untuk bawa ke akhirat. Mereka cakap jujur, mereka tidak bohong. Ini semua mereka nak bawa di hadapan Allah di hari akhirat. Mereka bekerja dengan penuh dedikasi, niat ikhlas kerana Allah, memberi manfaat kepada manusia. Ini mereka niat untuk mereka bawa di hadapan Allah di hari agama, Yaumiddin itu nanti. Mereka bermuamalah ataupun mereka berhubung dengan suami isteri, mereka bercakap saling mendamaikan, mereka bertolak ansur dalam konflik rumah tangga, mereka berdamai untuk mendidik anak-anak mereka, mereka berpakat, mereka meeting untuk penerusan pendidikan anak-anak yang sesuai dengan apa yang Allah suruh. Mereka nak bawa semua ini untuk dihadapkan di hadapan Allah di hari akhirat. Berhubungnya jiwa mereka di dunia untuk mereka hidup di akhirat. Yang seterusnya, orang yang beriman ini mereka akan merasa sangat menghargai iman. Iman ini dirasakan sangat-sangat mahal. Tidak ada cagaran yang lain untuk menjual iman. Mereka tidak sanggup untuk kehilangan iman walaupun mereka sanggup hilang segala-galanya. Mereka tidak akan jual maruah iman mereka, kerana iman inilah yang menjadi nilaian utama yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan iman, yakin benar dengan pertemuan dengan Allah, yakin benar mereka ini akan dihitung amalan,
yakin benar mereka ini akan bertemu dan menghadap Allah ini, mereka hargai iman yang Allah beri ini. Mereka akan sentiasa jaga, mereka akan sentiasa pastikan iman mereka sentiasa dalam keadaan yang bersih, suci dan sentiasa ditingkatkan. Allahu Akbar. Beruntungnya orang beriman kerana mereka yakin hari pertemuan Allah di hari akhirat nanti benar. Mereka akan dihitung itu adalah benar. Mereka akan menerima sama ada nikmat ataupun azab, nikmat syurga ataupun azab neraka adalah benar. Perhitungan di hadapan Allah, dibentangkan kitab amalan mereka adalah benar. Maka orang-orang yang beriman sungguh-sungguh dia akan bersedia dan menghargai imannya. Maka bersedia mereka untuk hidup di akhirat. Keesokan harinya sudah bermula esok untuk akhirat. Hari ini sudah bermula persediaan untuk dia pergi hari akhirat. Menghiasi hidup dunia ni dengan perhiasan akhirat, bukan perhiasan dunia. Bayangkan tuan-tuan, saya bagi analogi, kalaulah katakan kita sedang menyewa sebuah rumah dan kita tahu esok kita akan pindah ke rumah kita yang betul, rumah betul kita. Kita akan pindah ke rumah yang baru kita, rumah yang kita miliki, rumah yang sebenar, bukan lagi rumah yang kita bayar kepada penyewa. Agak-agak kalau kita nak beli barang, kita nak beli untuk hias rumah hari ini ke ataupun kita nak hias rumah keesokan hari, yang mana kita tahu hari ini kita akan tinggalkan rumah sewa kita, kita akan pergi kepada rumah yang sebenar yang baru kita beli, baru tanda tangan, baru dapat kunci. Kita akan fokus kepada menghiaskan rumah sebenar kita. Bahkan kita sangat teruja untuk melalui hari-hari yang berbaki ini untuk mengindahkan rumah kita yang tadi. Maka begitulah gambarannya orang yang hidup hatinya dengan akhirat, merasakan rumah abadinya adalah akhirat. Mereka menyibukkan urusan dunia mereka untuk menukarkan semua ini kepada pahala-pahala yang boleh bawa kepada hari akhirat. Makannya jadi pahala bawa ke akhirat, cakapnya jadi pahala untuk bawa ke akhirat, kerjanya jadi pahala untuk bawa ke akhirat. Allahu Akbar. Indahkan orang beriman bila dia hidup untuk akhirat. Maka keyakinan apabila melafazkan Maliki Yaumiddin, dialah Tuhan yang memiliki hari agama, maka agama yang kita lalui pada hari ini mesti sesuai dengan agama yang disuruh oleh pemilik hari agama tadi, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Bagaimana gambaran selama-lamanya hidup di akhirat memberikan satu motivasi, inspirasi yang bersungguh-sungguh untuk menghiaskan kehidupan yang abadi. Cuba bayangkan satu keadaan, kalaulah satu dunia ini kita penuhkan dengan mungkin beras ataupun pasir, penuh satu dunia. Bayangkan, beras lah kita katakan, satu dunia penuh dengan beras. Seekor burung datang makan satu biji beras setiap 1000 tahun. Cuba bayang bila nak habis beras tu. Satu dunia dipenuhi dengan beras, seekor burung datang ambil satu biji, makan satu biji beras sekali, kemudian 1000 tahun nanti akan datang untuk ambil satu lagi. Bayangkan bila nak habis beras ini. Tak dapat bayangkan. Lebih-lebih lagi apabila kita dengar bahawa kehidupan hari akhirat tidak ada penghujungnya. Khalidina fiha abada. Tidak akan, mereka ini akan terus kekal selama-lamanya. Allahu Akbar. Bagaimana hari ini yang akan berakhir? Kita nak kena persiapkan untuk hidup kita di hari yang tidak ada pengakhiran. Inilah jiwa orang beriman. Maka untuk menterjemahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa tindakan kita? Terjemahkan kesyukuran ini dengan memperbanyakkan kematian. Ingatkan mati esok hari, tak lama dah kita akan balik kepada Allah. Buang ataupun kikis segala perasaan lazat kepada kehidupan dunia ini untuk kita betul-betul bersedia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tidur, lakukan persiapan mati. Lakukan persiapan mati. Ingat mati banyak-banyak. Mungkin hari ini akan berakhir, waktu kita tidur ini, esok kita tidak akan bangun dan bangkit lagi.
maka kita beristighfar, kita mohon taubat, kita mohon ampun. Ingat mati banyak-banyak. Ingat mati banyak-banyak supaya nak hidupkan jiwa akhirat. Nak hidupkan jiwa kita ini akan hidup lama dan selama-lamanya di hari akhirat. InsyaAllah, mudah-mudahan perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada saya dan tuan-tuan. Kita jumpa lagi insyaAllah di lain rancangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam sesi 11 ini tuan-tuan puan-puan, hidup untuk akhirat. Selama ini manusia mengasingkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Mereka tidak boleh relate antara kehidupan dunia dan akhirat. Terputus kata mereka. Tapi sebenarnya apa sahaja kehidupan ataupun perkara yang kita lakukan di dunia ini ada hubungannya di akhirat kelak. Maksudnya apa sahaja kerja yang kita lakukan, kebaikan dan kesalahan yang kita buat dalam dunia ni, ada kebaikan dan balasannya di akhirat kelak. Jadi hidup kita sebenarnya untuk akhirat. Tapi selama ini kita tak sedar tuan-tuan. Kita rasa macam aku hidup sekadar hidup. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, kita bukan sekadar hidup. Kita hidup ini adalah untuk mendapatkan cinta Allah di akhirat kelak. Jadi apa yang Allah mahu sampaikan dan mahu saya buat daripada ayat ini? Daripada ayat ini tuan-tuan, kita belajar bahawa Allah mahu kita sedar bahawa hidup kita bukan terputus di dunia ini, tidak. Tetapi apa sahaja yang kita lakukan ada pembalasannya di akhirat kelak. Sebab itulah hidup kita pada hari ini adalah untuk akhirat nanti. Jadi apa yang saya perlu praktiskan daripada ayat ini? Satu perkara yang kita nak sama-sama amalkan mulai hari ini tuan-tuan, daripada ayat ini, sebab kita sedar bahawa hidup untuk akhirat, kita nak melazimi sentiasa berfikir tentang mati. Dan kita perlu membiasakan mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah setiap kali sebelum kita tidur. Supaya apa tuan-tuan? Supaya kita sedar bahawa kita boleh mati bila-bila masa, dan itulah pintu untuk kita menuju ke akhirat nanti. Wallahu alam. Semoga kehidupan kita, segalanya yang kita lakukan selepas ini adalah untuk akhirat. Wallahu alam.